Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Beberapa hari lepas ada orang tanya saya, dia tunjuk video beberapa saat pasangan suami isteri mandi. Semua orang tengok pakai baju yang tak berapa lengkap lah. Dia kata, Ustaz, apakah hukumnya menayangkan kasih sayang pasangan suami isteri ni tayang kat orang? Kasih sayang di antara suami isteri itu adalah pahala yang besar, tetapi ketika mana ditayangkan dalam keadaan tidak menutup aurat, itu dia jadi dosa besar. Masa satu hari puluhan ribu orang tengok aurat isteri kamu. Sepatutnya kamu yang selamatkan dia daripada mendedahkan aurat. Sepatutnya kamu yang rasa marah apabila isteri kamu mendedahkan aurat. Tiba-tiba kamu pula bangga, kamu pula susun, kamu pula tayang aurat isteri kamu untuk ditatap dengan bangganya oleh puluhan ribu orang. Mana maruah seorang suami? Mana maruah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, pengurusi majlis, berusaha pengurus besar Lembaga Pelabuhan Bintulu, Encik Mizul Amir bin Madrus, yang berusaha COO Bintulu Port Holding Bintulu Port Sdn Bhd, Haji Mat Saleh bin Muhammad Yatli, Timbalan Residen Bintulu Abang Zainuddin bin Abang Turki, berusaha Timbalan Pengurusi Masjid Asy-Syakirin Encik Latif bin Haji Upip, Wakil Jabatan Agama Islam, dan yang lain-lain yang tak sempat saya catatkan di sini. Tuan-tuan imam, jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin Bintulu, para pegawai, para penduduk Bintulu, muslimin dan muslimat, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasulah, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kami cintai dan kami rindui, seorang Rasul. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingat tahun terakhir saya berada di Bintulu. Tadi ada seorang, siapa dia, bagi tahu saya di sini dulu tahun 2016 kalau tak silap. Ini kali kedua atau ketiga, saya rasa ketiga. Ini kali ketiga sebenarnya saya di Bintulu. Terakhir 2016 kah, Jazli? Saya ingat seorang nama aja, Jazli situ. No, Jaz. Walaupun dah hampir 9 tahun dulu saya datang ke sini, saya pernah janji untuk buka sekolah agama di sini, tapi belum menunaikan hasrat tersebut. Dan saya sempat bawa balik seorang anak angkat daripada Bintulu ni, tapi dia tak mau jadi ustaz, duk kerja dah di sana, tak mau balik pula tu, ada di sana. Saya tak tahu ayah dia datang ke tak malam ni. Dan begitulah perjalanan masa yang laju, sementara Allah belum memusnahkan alam ini keseluruhannya. Dan kita berada di alam
Nabi Adam alaihissalam dikenakan hukuman oleh Allah. Tempat asal saya dan kita semua adalah syurga. Itu kampung halaman kita. Syurga Firdaus. Semua anak-anak yang soleh akan kembali ke pangkuan ibu dan ayah mereka. Ibu dan ayah kita semua sama. Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam. Kita semua akan kembali ke rumah kita. Kita semua akan kembali ke kampung halaman kita, syurga Firdaus insya-Allah. Dan ketika mana moyang kita dikeluarkan oleh Allah ke dunia ini bersifat ujian. Dunia ini ada sakit. Dunia ini ada kematian. Dunia ini ada penghinaan. Dunia ini ada miskin dan ada kaya. Dunia ini ada gembira dan ada sedih. Kerana itulah hakikat dunia, yang juga sifat utama dunia ialah sementara sahaja. Masjid ini akan hancur. Pelabuhan itu akan hancur. Lapangan terbang akan hancur. Mall, pasaraya akan hancur. Sabah keseluruhannya, Sarawak keseluruhannya akan hancur. Semenanjung kesemuanya akan hancur. Bumi dan alam ini tidak lagi akan dilihat oleh saya dan kita semua. Tak ada. Kita semua akan pergi ke tempat asal ibu dan ayah kita berada dan hidup satu ketika dahulu. Di mana alam itu tiada sakit. Alam itu tiada miskin. Alam itu tiada kematian. Alam itu tiada yang hina. Semua yang hidup di alam itu pakaian mereka mewah. Rumah mereka mewah. Kenderaan mereka mewah. Pakaian mereka mewah. Harta mereka banyak. Nama tempat itu ialah syurga. Dan itulah tempat kembali insya-Allah saya dan kita semua. Yang datang malam ni di Masjid Asy-Syakirin Bintulu. Tak ada siapa pun yang datang untuk mengambil seorang RM100, tak ada. Semua yang datang malam ni bukan datang untuk mengambil wang, bukan datang untuk mengambil pangkat, bukan datang untuk mengambil kemasyhuran. Yang datang dalam masjid, dalam rumah Allah malam ini, kesemuanya untuk mendapatkan redha Allah. Jangan niat nak tengok saya. Saya akan mati. Saya akan musnah. Saya tak boleh bagi manfaat kepada siapa-siapa. Datanglah untuk mendapatkan redha pencipta alam. Untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dikeluarkan oleh Allah. Untuk mendengar hadis Nabi SAW yang akhirnya Allah redha dengan kita, Allah kasih dengan kita, kita merindui untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berita tadi pemergian ahli Dewan Undangan Negeri Limbang kah? Limpang. Limpah. Ha? Jepak. Okey. Adun Jepak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa bulan lepas saya ceramah di Kelantan. Waktu kita ceramah itu kita dapat berita ada seorang yang datang yang dalam perjalanan ke tempat ceramah, aksiden, kemudian meninggal. Anak muda lagi. Masih awal 20-an. Kita tak tahu apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tulis pagi esok, yang Allah tulis selepas 2 hari, kita tak tahu. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita sentiasa bersedia merindui Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebut rindu Allah, tak ada orang boleh faham. Semua orang tak rasa. Kalau kita sebut rindu ibu, boleh faham. Rindu ayah kita, boleh faham. Rindu kekasih, boleh faham. Rindu suami isteri, boleh faham. Rindu kawan, teringat kawan, boleh faham. Bila sebut rindu Allah, tak ada feel. Tak ada siapa boleh rasa rindu Allah. Tak ada siapa yang datang dalam hati dia perasaan untuk rindu Allah. Dan dia pun tak faham rindu Allah tu macam mana. Kalau ruh orang beriman keluar daripada tubuh orang beriman, Nabi buat analogi seperti air yang keluar meninggalkan bekasnya. Air yang keluar dicurah, dia meninggalkan bekas je, laju je, berapa saat sahaja. Itu ruh yang merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ruh yang tidak kenal Allah, seronok hidup di dunia ni, dia seronok. Dia bangun pagi, dia hanya fikir untuk makan, tiada solat. Dia bangun pagi, dia fikir untuk tukar tayar motor. Dia bangun pagi, dia fikir untuk bekerja. Tiada ruang untuk akhirat walaupun seminit dalam hidupnya. Namanya Islam, dia Islam tapi dia tak pernah solat. Ketika mana malaikat maut datang untuk ambil nyawanya, dia tak mau tinggal dunia ini yang selama ini dia yakin untuk dia kekal di dalam dunia ini. Rupa-rupanya dunia ini adalah sementara, bukan tempat untuk kekal selama-lamanya. Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahawa aku menciptakan kamu semua untuk seronok-seronok? Allah Ta'ala sebut, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian ingat kalian semua tidak akan dikembalikan ke hadapan Allah? Apakah kalian ingat aku ciptakan kalian semua hanya untuk seronok-seronok, tiada tujuan? Ni Allah sebut dalam Quran, tapi seolah-olah ayat ni macam kita tak pernah baca. Balik tulis di Google terjemahan ayat, cuba tengok. Ia ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak bagi tahu, aku ciptakan bumi ini bukan untuk seronok-seronok. Aku ciptakan manusia bukan untuk saja-saja. Aku ciptakan manusia untuk mereka beribadah kepada aku. Maka bermuhasabahlah setiap manusia dan jin yang ada di dalam masjid ini, yang ada di sekitar masjid ini. Apakah seharian kita daripada bangun sampai ke tidur, hidup kita untuk Allah? Hidup kita, kita bangun, Nabi ajar, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih hidup lagi. Alhamdulillah, bangun, tengok tubuh badan. Alhamdulillah, masih ada nyawa, masih ada nafas, masih boleh menyebut Allahu Akbar untuk solat. Masuk tandas, kaki kiri, sunnah Nabi, sebelum masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkah kaki kiri masuk, buang air kecil. Habis buang air kecil, keluar tandas kaki kanan. Selesai, keluar dari tandas, ghufranak. Ghufranak. Nabi sebut,
pengampunanmu wahai pesuruh Allah, pengampunanmu wahai Allah. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Terima kasih Allah yang telah menghilangkan daripada diri aku kesakitan dan menyihatkan aku. Kita ziarah orang sakit, ada orang hanya boleh minum air sehari 3 cawan sahaja. 2 cawan sahaja, lebih bengkak. Kita setiap kali rehat, teh tarik. Rehat pula, teh ais. Rehat pula, air kosong. Rehat lagi, minum. Nikmat tak terasa. Tidak pernah rasa nikmat buang air. Tak pernah ucap alhamdulillah. Nikmat buang air kecil dan nikmat buang air besar. Ada orang tiap-tiap kali buang air berdarah. Ada orang saya jumpa seminggu sekali saja buang air besar. Dan betapa azabnya. Tiap-tiap kali nak buang air besar. Kita sehari 3 kali buang air besar. 2 kali buang air besar. Nabi ajar sebut alhamdulillah, syukur dengan Allah. Allazi adhaba 'annil adha. Allah yang telah menghilangkan kesakitan. Wa afani. Allah menyihatkan aku. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, 2023 bermaksud 2023 tahun yang lalu lebih kurang kelahiran Nabi Isa alaihi salam 1444 Hijrah. Mana ada tarikh? Tu 445. 29 Safar 1445 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah. Nabi wafat pun lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Lebih kuranglah 1400 tahun yang lalu Rasulullah wafat. Dan Nabi Muhammad, beliau adalah Rasul yang terakhir. Selepas ini tiada lagi Rasul. Sebab itu apabila ada orang mengaku dia adalah Nabi, kita tahu orang itu adalah penipu dan pembohong. Mana-mana orang mengaku dia Rasul, kita tahu itu adalah penipu dan pembohong. Kerana Rasul yang terakhir wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Dan Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Jibril datang, Nabi dengan para sahabat, Jibril datang. Jibril datang dan boleh dilihat oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Nabi duduk dengan sahabat berkuliah. Jibril datang dengan rupa bentuk manusia, lelaki, berpakaian jubah yang tersangat putih, rambutnya tersangat hitam, manusia biasa. Dia malaikat, tetapi malaikat boleh berupa dengan rupa manusia, lelaki sahaja. Makcik Limah jangan mengaku malaikat. Kalau hari ini boleh tak seorang malaikat datang dengan rupa manusia hari ini? Jawapannya boleh. Jawapannya mungkin boleh. Sebab para malaikat sebahagiannya boleh berupa dengan rupa manusia. Jibril pernah datang. Nabi duduk dengan sahabat, Jibril datang. Ketika Nabi tengok, Nabi kenal itu Jibril. Nabi tengok, Nabi kenal.
Kesemua sahabat tengok, ini bukan orang Madinah. Tidak ada seorang sahabat pun yang kenal Jibril ketika itu, sebab Jibril datang dengan rupa paras manusia. Dia duduk depan Nabi. Jibril tanya, "Wahai Muhammad, apa itu Islam? Wahai Muhammad, apa itu iman? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Wahai Muhammad, bila kiamat?" Ketika mana Jibril tanya, "Wahai Muhammad, bila kiamat?" Nabi pun jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang bertanya pun tidak tahu bila kiamat. Orang yang ditanya tidak tahu bila kiamat. Yang bertanya itu ketua para malaikat, yang ditanya itu ketua para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiamat adalah rahsia mutlak Allah Subhanahu wa taala. Rahsia mutlak Allah. Kiamat ialah rahsia mutlak Allah. Tetapi Nabi nak bagi tahu kepada kita, diutusnya Rasulullah itulah antara tanda kecil nak berlakunya kiamat. Wafatnya Rasulullah itu tanda kecil kiamat telah hampir. Ada binatang yang berkata-kata pada zaman Rasulullah, itu tanda kiamat kecil, dia telah berlaku. Kiamat telah hampir. Bangunan pencakar langit, itu tanda kiamat hampir berlaku. Dan ia telah pun berlaku. Arak diminum dengan banyaknya oleh umat Nabi Muhammad, itu telah berlaku. Dan itu tanda kecil. Yataqarabuz zaman, Nabi sebut, masa menjadi singkat. Lepas setahun, lepas setahun, kemudian setahun, kemudian setahun. Kemudian nak berakhir 2023. Yataqarabuz zaman. Nabi sebut, apabila kalian mendapati masa itu menjadi singkat, setahun menjadi seperti sebulan. Kemudian kalian akan melihat sebulan seperti seminggu. Kemudian kalian akan melihat seminggu kalian rasa seperti sehari, kata Rasulullah. Kemudian Nabi kata, kalian akan merasakan ketika hampir dengan kiamat, sehari itu seperti sedetik dan sesaat. Rasa tuan-tuan? Rasa. Hampir semua tanda kecil yang Nabi sebut berlaku. Boleh buka dalam Google sekarang, tulis tanda kecil, cuba tengok. Yang mana yang belum berlaku? Tulis dalam Google, tulis tanda kecil kiamat, baca satu-satu. Apabila Jibril tanya, "Wahai Muhammad, mata sa'ah, bila kiamat?" Nabi kata, "Kamu tidak tahu." Ketua malaikat, "Aku tidak tahu." Ketua para rasul. Subhanallah, rahsia Allah. Rahsia Allah. Kemudian Jibril tanya Nabi, "Wahai Muhammad, apakah tanda-tanda kiamat?" Maka Nabi pun senaraikan tanda kiamat 1, tanda kiamat 2, tanda kiamat 3. Lalu kita nampak tanda kiamat banyak yang telah berlaku. Sampailah zaman kita hari ini 1445 Hijrah dah. Sampai hari ini 1400 tahun sudah Nabi wafat. Sebab itu lebih 100 tanda kiamat kecil telah pun berlaku. Apa persiapan? Selalu kerap orang tanya saya. Berapa hari lepas orang tanya lagi. Berapa hari lepas ada orang tanya saya. Dia tunjuk gambar, video, beberapa saat pasangan suami isteri mandi. Suami isteri mandi, masuk video. Semua orang tengok. Pakai baju yang tak berapa lengkap lah. Dia kata, "Ustaz, apakah hukumnya menayangkan kasih sayang pasangan suami isteri ini, tayang ke orang?" Saya kata, kasih sayang di antara suami isteri itu adalah pahala yang besar.
Tetapi ketika mana ditayangkan dalam keadaan tidak menutup aurat, itu dia jadi dosa besar. Dalam masa satu hari puluhan ribu orang tengok aurat isteri kamu. Sepatutnya kamu yang selamatkan dia daripada mendedahkan aurat. Sepatutnya kamu yang rasa marah apabila isteri kamu mendedahkan aurat. Tiba-tiba kamu pula bangga, kamu pula susun, kamu pula tayang aurat isteri kamu untuk ditatap dengan bangganya oleh puluhan ribu orang. Mana maruah seorang suami? Mana maruah? Yang itulah antara keadaan-keadaan di akhir zaman ataupun yang disebutkan. Kemudian orang tu tanya saya, dia kata, Ustaz, takut tengok keadaan hari ni. Bila tengok TV, saya setiap petang, kalau tak ada pergi ke mana-mana, saya akan berada dengan ibu saya. Saya duduk dengan ibu saya tiap petang. Sebab ibu saya sudah tak boleh bergerak. Kan? Jadi saya duduk dengan beliau setiap petang. Bila duduk setiap petang tu, berita kita tengoklah, berita. Rupanya ada berita setiap petang. Dulu tak pernah tengok pun. Tapi bila ibu sakit ni, selalu teman lah. Selalu teman. Dulu teman juga, tapi tidaklah di depan TV. Bila tengok berita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekejap, ayah bunuh anak, anak bunuh ayah. Ini berita hari-hari. Rakan bunuh rakan, jiran bunuh jiran. Berita pembunuhan. Rupanya Rasulullah SAW sebut, Nabi sebut antara tanda kiamat kecil ialah berlaku banyaknya pembunuhan. Pembunuhan itu berlaku banyak. Sehingga satu hari nanti kemuncaknya orang yang dibunuh itu tidak tahu kenapa dia dibunuh. Dan orang yang membunuh itu tidak tahu kenapa dia membunuh. Itu kemuncak. Nanti. Adik-adik yang ada dalam ni, majoriti yang ada dalam masjid ni kan. Tengoklah tanda-tanda kiamat ni, belajar untuk melakukan persiapan. Bila orang tanya saya, Ustaz, tengok risau, takut tengok keadaan-keadaan yang berlaku, apa persiapan kami Ustaz? Apa persiapan kami Ustaz? Semua takut jadi. Saya kata, saya jawab, persiapan dia ialah meneruskan tanggungjawab kamu sebagai seorang hamba Allah. Itu saja. Bukan kamu nak kena tinggalkan pekerjaan, bukan nak kena tinggalkan rumah, bertapa di tengah-tengah bukit, hutan, naik puncak bukit, bukan. Utamakan tuntutan Allah yang paling besar dalam hidup kita seharian. Antaranya nombor satu ialah menunaikan solat. Tadi dalam perjalanan datang, saya di Lebuh Raya pula, di airport Kuching. Di airport Kuching. Waktu transit tu, turun airport tu macam biasalah, ratusan orang datang, gambar, salam sebagainya. Kemudian saya pergi ke surau, sebab di surau tu ada tempat duduk dan tak ada orang. Bila saya duduk 5 minit, datang seorang anak muda, belum berkahwin. Dia datang, saya ingat dia nak lalu. Dia datang kat saya, dia salam. Khabar Ustaz? Sihat. Dia pun duduk tepi saya. Dia kata, Ustaz, nama saya sekian-sekian. Dari mana? Dia kata dari Kuching. Orang sana, orang sinilah, orang Sarawak. Dia kata, Ustaz, boleh Ustaz nasihatkan saya? Pandai anak muda ni. Ni kalau minta nak nasihat, saya tak nasihat ni. Sebab ramai. Jadi anak muda tu, dia tengok saya duduk seorang waktu tu. Ada lagi 1 jam nak naik flight ke Bintulu. Dia datang duduk sebelah saya. Dia kata, Ustaz, tolong nasihatkan saya. Saya tengok muka dia. Saya kata, kalau 10 kali pun kamu datang di sini minta nasihat, saya nasihatkan 2 benda kepada kamu. Yang pertama, jangan tinggal solat. Yang kedua, jaga ibu dan ayah kamu. Berenang mata dia.
Dia tunduk, genang mata dia, dia tunduk lama. Saya kata, kamu tak solat kan? Dia angguk. Solat. Sebesar-besar fitnah di dalam dunia ini, semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, fitnah ujian yang paling besar, yang paling berbahaya namanya Dajjal. Sebab Dajjal ni kalau dia datang, dia tunjuk langit begitu saja, turun hujan. Ketika mana dia datang, dia tunjuk tanah keluar emas dan perak. Dia menghidupkan yang mati. Dia menyembuhkan segala jenis penyakit. Macam tu je dia sembuhkan sakit. Dan tiap-tiap kali dia datang, di mana sahaja dia turun, ucapan pertamanya ialah alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu. Di mana sahaja Dajjal itu turun, dia akan menyebutkan ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Sedangkan kakinya dua, tangannya dua, matanya dua, rupa parasnya manusia kerana dia manusia. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, dia bukan syaitan, dia bukan binatang. Dajjal ialah manusia yang berjalan dengan dua kaki, sama macam kita. Tapi diberikan sihir yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raja sihir dunia ini, yang paling ditakuti. Sehingga kan Nabi sebut, semua Rasul mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Semua Rasul. Maksudnya semua Rasul peringatkan umat dia tentang kalau Dajjal datang begini, macam ni, sifatnya begini, apa. Kamu baca yang ini, siapanya begini. Dajjal. Kalau Dajjal itu keluar pada zaman Rasulullah, ketika mana Nabi masih hidup, sahabat masih hidup pada zaman itu, iaitu zaman umat yang tertinggi keimanan mereka. Umat Nabi yang paling hebat iman zaman siapa? Zaman sahabat. Nabi kata, sehebat-hebat Dajjal, kalau dia keluar zaman kamu, kamu tu sahabat. Laramat husibyanu bil khadfi. Anak-anak kecil akan mengejar dia dan baling dengan batu saja Dajjal tu. Macam tu je. Apa yang membuatkan Dajjal ni menjadi kecil dan maha lemah di sisi para sahabat dan Rasulullah? Jawapannya, iman. Iman dengan Allah Jalla Jalaluh. Nabi kata, kalau Dajjal itu keluar pada zaman kalian, sahabat, kanak-kanak pada zaman kalian akan membaling batu kepada dia. Kanak-kanak je lawan dia. Tak perlu orang dewasa, tak perlu Umar, tidak memerlukan Hamzah, tidak memerlukan Uthman, tidak memerlukan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Budak-budak, anak-anak kecil saja. Tapi malangnya, kata Rasulullah, Dajjal itu keluar pada zaman majoriti umat aku tidak semayang. Hari ini zaman apa ni? Majoriti solat ke zaman ni? Majoriti solat ke zaman ni? Tak solat. Nabi kata malangnya, Dajjal itu akan keluar pada zaman kebanyakan umat ini lemah iman mereka. Nabi sebut, lemah iman mereka. Hantu pun takut, tak berani. Nak naik motor lalu kawasan gelap tak berani. Pergi mana-mana nak duduk hotel bilik ujung-ujung tak nak. Seorang-seorang tak nak. Hantu pun takut. Kita pun tak tahu hantu mana. Saya pun tak pernah tengok. Hantu apa yang dia takut tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi iman
Bila orang tanya persiapan Ustaz, ramai tanya Ustaz, kami nak siap macam mana ni Ustaz? Macam-macam berlaku. Maka persiapannya ialah persiapan iman. Persiapan iman. Kerana tuan-tuan bayang, wallahu alam, semoga kita semua selamat. Semoga kita semua selamat ketika mana hari pertama Dajjal itu keluar di bumi ini, utara, selatan, barat, timur, seluruh muka bumi Allah ini, setitis air ini pun tidak ada. Ini saya pegang ni. Ketika hari pertama Dajjal keluar, setitis air bersih untuk diminum pun tidak ada. Sungai-sungai kering kesemuanya. Tuan-tuan tak payah sebutlah nama sungai apa pun dalam alam ni. Sungai-sungai kering kesemuanya. Hujan sudah bertahun tidak turun setitis pun. Apabila hujan sudah bertahun tidak turun setitis pun, maka sebiji gandum, sebutir beras pun tidak ada di seluruh muka bumi Allah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah makanan orang beriman ketika itu? Apakah makanan orang beriman ketika itu, ya Rasulullah? Orang yang tidak beriman, mereka yang Islam kemudian kufur dan syirik, murtad sebab mengaku Dajjal Tuhan, akan diberikan air dan makanan. Diberikan makanan. Banyak. Makanan mewah. Minuman mewah. Dengan syarat, jual iman kamu kepada Dajjal. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Iman yang paling mahal yang ada dalam hati dan diri, yang pada malam ini semua orang boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman itulah yang akan direntap keluar oleh Dajjal, wal'iyazubillah. Tuan-tuan, tak makan 5 hari, hidup ke? Hidup ke tak makan 5 hari, 7 hari, 9 hari, 2 minggu tak makan, mati. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makanan orang beriman? Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Adakah zam-zam? Adakah kurma ajwa? Adakah... Nabi tidak jawab makanan. Nabi kata makanan orang beriman ketika itu adalah zikrullah, zikir. Ataupun Nabi sebut subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu jawapan Rasulullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiap-tiap kali orang beriman sebut zikir itu, maka perutnya merasa kenyang. Selepas sehari, 5 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, sehinggalah Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal la'natullahi alaih. Selamat. Kemudian bumi selepas itu menjadi seperti syurga. Bumi selepas itu menjadi seperti syurga. Bukan menjadi syurga, seperti. Yang tu yang seronok. Itu kemuncak keberkatan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu nak kena hadap apa? Nak kena hadap zaman kegelapan yang sangat mencabar. Sebelum kemunculan Dajjal, nak kena hadap zaman peperangan, iaitu zaman Al-Imam
Mahdi. Zaman Imam Mahdi. Hadap dulu zaman Imam Mahdi datang. Kalau kita kuat, kita bersama beliau untuk berperang. Letak dan semat dalam hati untuk berjihad fi sabilillah satu hari nanti. Untuk mati syahid satu hari nanti. Berperang bersama dengan cicit Nabi SAW yang namanya seperti nama Rasulullah dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Ada orang tanya minggu lepas, siapa pula mengaku Imam Mahdi? Tak larat jawab saya. Kalau mengaku Imam Mahdi, dia orang Perak, boleh ke? Memang bukanlah. Kalau mengaku Imam Mahdi, perempuan pun ada, perempuan. Ada 2-3 orang yang saya jumpa. Perempuan mengaku Imam Mahdi, saya kata makcik, paling kurang lelaki-lelaki. Perempuan ni teruk sangat, makcik nak bohong ni. Ni minggu lepas ada yang mengaku Imam Mahdi di mana tu? Di Spain ke di mana yang mengaku tu? Banyak masuk tanya soalan-soalan, ustaz betul ke ni? Ni ada seorang lagi mengaku ni. Saya kata Nabi sebut dengan jelas namanya Muhammad. Kalau Muhammad Wadi Anwar bukan. Sebab ada Wadi Anwar. Namanya mesti Muhammad bin Abdullah. Dia mesti laki-laki. Dia mesti di Madinah. Dia Madinah, bukan di Mesir. Bukan di Yaman. Dia mesti Madinah. Nampak? Jadi kalau tengok ke semua tu. Dan dia mesti dibai'ah di hadapan Kaabah. Bukan di depan menara Paris. Dah kalau dibai'ah di Somalia, kenapa yang tanya soalan lagi? Ni yang tanya soalan kat saya ni. Saya kata di mana dia orang jumpa Imam Mahdi tu? Di Eropah. Saya kata bai'ah dah lagi. Bai'ah dah ustaz. Kalau kamu ada maklumat tentang Imam Mahdi, kamu takkan percaya dengan orang tu. Sebab Nabi sebut, dia mesti, dia pasti, dia akan dibai'ah di hadapan Baitullah Kaabah. Di antara maqam dan multazam tu. Dia mesti di situ. Dan tanda terbesar dia Imam Mahdi. Saya sebut tanda terbesar, satu je. Tanda nombor 1 terbesar dia Imam Mahdi. Selepas dia dibai'ah, keluar satu tentera daripada Syam. Syam ni Syria, Jordan, tentera jahat. Tentera musyrikin, kafir, bukan Islam. Selepas Imam Mahdi dibai'ah, akan keluar satu ketumbukan tentera yang besar. Mereka tentera musyrikin. Kesemuanya daripada Syam. Datang daripada arah sana. Dan mereka menuju ke Makkah ataupun ke Madinah untuk membunuh Imam Mahdi. Tetapi ditelan bumi kesemuanya sekali. Adalah satu orang ataupun dua yang selamat ketika itu. Satu ataupun dua yang selamat ketika itu, ketika peristiwa bumi menelan kumpulan tentera itu. Tuan-tuan, lagi tak berlaku peristiwa tentera As-Sufyani, nama tentera itu. Kumpulan tentera kafir As-Sufyani daripada Syam, Syria, Jordan, Palestin, itu semua nama Syam. Tentera jahat itu keluar untuk mencari dan membunuh Imam Mahdi sampai di satu tempat bernama Baida. Bumi menelan ke semua mereka. Itulah tanda yang dibai'ah itu adalah Mahdi. Lagi tak cukup tanda tu, jangan. Tuan-tuan dibenarkan untuk menjentik telinga orang itu.
Hak mengaku tu. Nak jentik ke, nak ikat kat tiang masjid, suruh dia taubat ke, ikutlah. Kan, kalau ada orang Bintulu mengaku, ikat di Masjid Syakirin ni. Teruk sangat kalau Bintulu mengaku tu. Jauh sangat. Umrah pun tak pernah pergi. Tuan-tuan sekalian. Jadi, tanda-tanda itu Nabi sebut untuk kita semua melakukan persiapan apabila kita mendapati nanti arak ramai yang minum, ramai yang tinggal solat, ramai yang menderhakai mak dan ayah, ramai yang terlibat dengan riba. Semua ni. Kesemua jenis anak-anak fitnah yang bapa mereka bernama Dajjal. Kesemua jenis fitnah ini antara ubat yang disediakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca surah Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Hari ini Jumaat tadilah, sebelum masuk maghrib tadi masih lagi Jumaat. Angkat tangan siapa baca surah Kahfi ayat 1 sampai habis hari ini. 1 sehingga 110. Saya angkat tangan. Okey, yang lain. Okey, di depan ada 3-4 orang, di belakang. Okey, habis. No, daripada ribuan yang ada tak sampai 10. Tuan-tuan tengok. Nabi sebut sama ada baca Kahfi seminggu sekali, hari Jumaat, bermula daripada Khamis selepas maghrib. Itu sudah masuk Jumaat. Hari Khamis selepas maghrib sampailah asar hari Jumaat. Sebelum maghrib masih dikira Jumaat. Membaca surah Kahfi ayat 1 hingga 110 semua sekali pada hari Jumaat. InsyaAllah waktu Dajjal datang, dia tidak boleh menghampiri tuan-tuan. InsyaAllah. Kalau tak sempat baca 1 hingga 110, banyak sangat, baca setiap hari 20 ayat dari surah Al-Kahfi. 20 sahaja. Iaitu ayat 1 hingga ayat 10. Kemudian ayat 101 hingga ayat 110. 2 tu saja. Malas juga baca sebab Iqra' 6 tak sempat habis. Iqra' 2 saja. Iqra' 4 saja tak sempat habis. Buka YouTube. Tulis Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Tekan. Ketika imam itu baca, kita ikut dengan mulut kita, dengar dengan telinga kita. Dan satu lagi ayat 101 hingga ayat 110. 6 minit selesai. Setiap hari baca 20 ayat surah Al-Kahfi. 1 hingga 10, 101 hingga 110. InsyaAllah kalau Dajjal keluar, dia tidak boleh menghampiri dan mengapa-apakan tuan-tuan. Tak boleh. Dia tak mampu. Tapi kalau baca surah Kahfi saja, tiap-tiap hari baca surah Kahfi, subuh tak semayang. Allahu Akbar. Ni pun masalah juga. Subuh tak semayang, Zuhur solat. Asar solat, Isyak tak semayang, Maghrib tak semayang. Yang tu surah Kahfi tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada orang itu. Maksudnya yang macam saya sebut tadi. Antara yang paling utama ialah yang pertama, jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaga iman.
Jangan terlalu mudah menjual iman. Jangan terlalu mudah hilang iman. Jangan terlalu murah iman yang dihadiahkan oleh Allah. Lihat saja Abu Talib, manusia yang paling dikasihi oleh Rasulullah antara. Waktu hari Nazak, Nabi memegang Abu Talib yang Nabi anggap ayah. Nabi pegang, Abu Talib dah nazak. Nabi kata, wahai Abu Talib, wahai bapa saudara kesayanganku, ucaplah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Abu Talib diam, tengok saja. Abu Talib orang yang baik. Abu Talib selalu mempertahankan Rasulullah. Abu Talib yang membesarkan Nabi. Abu Talib mengasihi Rasulullah. Tapi dia tak mau Islam. Mulutnya tidak menyebutkan la ilaha illallah. Hatinya tidak sebut la ilaha illallah. Wallahu alam. Sehinggalah dia hembuskan nafas yang terakhir. Menangis teresak-esak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi bila manusia yang paling Nabi sayang ketika itu meninggal di sisi Rasulullah, tak Islam. Sedangkan sudah duduk dengan Abu Talib membesarkan Nabi sejak Nabi umur 8. Ketika mana Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah berusia 50. 50 maksudnya 40 tahun. Lama. Apabila Nabi menangis teresak-esak, Nabi memohon iman untuk Abu Talib. Nabi memilih hidayah untuk Abu Talib. Allah tegur Rasulullah. Allah turunkan ayat, Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memilih hidayah untuk orang yang kamu sayang. Walakin Allah, akan tetapi Allah. Akan tetapi Allah yahdi man yasha, yang memilih hidayah. Satu-satunya yang mempunyai kuasa mutlak untuk memilih hidayah semua yang ada dalam masjid ini. Masuk saya. Alhamdulillah. Allah yang pilih kita untuk Islam. Allah yang pilih kita untuk Islam. Sejak azali Allah pilih fulan Islam, fulan Islam, fulan Islam, fulan Islam. Terima kasih Allah atas nikmat iman dan Islam. Tiba-tiba 2 minggu lepas, ada satu video anak-anak muda 3-4 orang sebut perkataan yang boleh membawa kepada syirik dan kufur. Dia rakam video tu, masuk dalam internet dengan sengaja nak tunjuk dekat orang. Mereka adalah orang-orang Islam. Mereka adalah orang-orang Islam. Dia tunjuk muka mereka, dia tak blurkan muka, dia tunjuk muka, nama saya sekian-sekian. Saya penganut ajaran Syihak dan kami percaya Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Wal'iyazubillah. Perkataan itu perkataan yang boleh membawa kepada kekufuran, boleh membawa kepada murtad. Kemudian 3-4 hari lepas, 2 orang pula wanita Islam, yang seorang tu pakai tudung, pun menyebutkan perkataan yang sama. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka sempat bertaubat kepada Allah, kembali bertaubat dan kembali menuturkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi persiapan yang kita nak buat, saya dan kita semua, nombor satu, jaga iman kita. Jangan sampai mudah-mudah menjual iman dan Islam kita. Jangan sampai Islam dan iman kita menjadi harga yang murah, dilepaskan pada waktu petang dan seterusnya menjadi kufur pada waktu pagi. Dan yang seterusnya, pakat-pakat menjaga solat dalam kehidupan seharian kita, mentaati ibu dan ayah. Dan yang keempat saya sebutkan, iaitulah jaga diri kita daripada hak orang ramai. Hak orang ramai, jangan terlibat dengan hak orang ramai. Sama ada hak itu berkaitan dengan apa yang kamu mengumpat dia, apa yang kamu tuduh dan fitnah dia, dan apa harta dia yang telah pun kamu ambil. Kesemua itu tidak akan memungkinkan kamu masuk ke dalam syurga, sehingga orang yang dizalimi itu memaafkan kamu. Kalau mati syahid, Ustaz, kita berperang fi sabilillah, berjihad dengan Imam Mahdi, ikhlas kerana Allah, mati syahid, tapi ada hak dengan orang lain. Allah Ta'ala kata aku tidak tahu berkaitan itu. Bukan tidak tahu, maksudnya Allah Ta'ala arahkan kita pergi minta dengan orang tu, sehingga orang itu mengampunkan kamu, sehingga orang itu memaafkan kamu. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk malam ni. Sejam je ceramah saya. Gitu je lah. Nak dengar lagi, esok boleh ke Sri Aman. Jauh sangat lah. Pergilah pengorbanan, pergilah. Sri Aman bagi peluang untuk orang Sri Aman lah. Sini orang Bintulu dah ramai ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita semua untuk bersama lagi nanti insya-Allah dalam rumah Allah tahun depan ke, wallahu alam lah. Saya tak janji, tengok macam mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Terima kasih pada pihak penganjur, penaja yang menguruskan majlis ilmu pada malam ni. Sekian saja daripada saya untuk malam ni. Semoga Allah SWT menjaga kita semua, menjaga iman kita, mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan juga dalam majlis ilmu ini supaya Allah menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan orang-orang soleh yang lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.